Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua warga-warga di Facebook, di IG, di YouTube, Siti Mariam Samad, Siti Mary. Okay, hai. Okay, sekejap kita tengok ada orang masuk tak? Okay, wow, dah ramai rupanya orang yang masuk. Okay, sekejap, kita tengok siapa yang ada kat sini. Hai Norzana. Hai Kak Suhaila. Hai Florina. Hai Shani Kasim. Okay, sebelum My Mary start, boleh tak komen My Mary punya line jelas atau tidak? Maklumlah 2 hari My Mary punya internet teruk. Sebab apa? Sebab dia terganggu. So modem dia rosak. So My Mary nak tahulah adakah My Mary punya live hari ni okey ke okey sangat? Komen dekat situ. Komen dekat situ. Okay. Hai Azwan. Okay, before you all apa orang kata? Before you all comment, please share banyak-banyak. Okay, so hari ni My Mary live dekat 3 tempat, iaitu di IG Siti Mary, di YouTube Siti Mary and FB page Siti Mariam Samad lah macam biasa. Line jelas, yay, thank you so much. Yang belum share, please tolong share dekat kawan-kawan lain. Share ni juga adalah sedekah, adalah manfaat yang kita boleh berikan kepada kawan-kawan kita yang lain, okay? Mungkin kita tak tahu dengan dia tengok perkongsian ni, dia boleh jadi semangat ataupun dia jadi nak join buat bisnes, kan? Sekejap, kami tengok. Okay, komen dekat situ. Okay, kita ada Resi Desi, kita ada Nora Aida. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hai Shani Kasim. Hai. Okay, so hari ni adalah hari Isnin. Okay, setelah kita berehat selama 2 hari. So hari Jumaat hari tu jumpa dengan Husna Tonggek, kan? Sebab Mami Mary pada ketika tu aircon panas. Okay, so pada ketika tu Mami Mary tiba-tiba pensan kat atas katil. So Husna lah yang gantikan Mami Mary pada malam tu. Okay, so apa khabar semua? Harap-harap ni khabar baik lah ya. Okay, so hari ni dan minggu ini adalah minggu orang kata terakhir untuk bulan 10, terakhir untuk Siti Mary Show season 2, yang mana season ni lah last yang kita bawa orang kata nak interview orang ni. So season 3 nanti nantikan. Lebih menarik lagi Mami Mary akan buat dekat you all. Okay? Hi Rose. Hi Bibi Lin, hi Azwani Azhar. Alright, so hari ni My Mary nak bawakan pada you all tetamu My Mary, orangnya berasal daripada Penang. Siapa kat sini orang Penang? Cuba komen sikit. Siapa kat sini orang Penang? Tetamu Mami Mary hari ni orang Penang tau. Hai semua. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Komen ni lampatlah naik. Zanti Ismail kata Alhamdulillah sihat. Yes. Siapa kat sini orang Penang? Cepat angkat tangan. Angkat depan seorang. Bakal tetamu Kak Yami seorang. So, siapa lagi orang Penang ni? Orang Penang. Kita dengar je lagi orang Penang. Hari tu kita dengar orang Kedah. Dengan lorak Kedah dia. Lorak Kedah macam mana? Saipa. So kali ni kita dengar orang Penang. Orang Penang macam mana pula? Sama juga kan? Lebih kurang kata dia. Okay? Kampung. Oh my god. Alright. Okay? So hari ni kita bawakan topik iaitu masalah adalah peluang. So kita nak
dengarkan apakah perkongsian yang menarik pada hari ini. So, Mami Mary menjemput tetamu kita pada hari ini ke pentas. Dipersilakan Diana. Hai Diana, selamat malam. Hai Mami Mary, Assalamualaikum. Hai semua. Ya Allah, cute-nya. Cantik orangnya. Dian panggil Dian Dian. Dian perkenalkan diri pada penonton kita pada malam ni. Hai, Assalamualaikum. Nama diberi Nur Diana Syuhada binti Ismail. Personal branding kita Dian ataupun Akak Dian. Akak Dian. Berumur 29 tahun. Sama umur kita ya? Berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. I see. Dari Team Power. Ni EP daripada Team Power. So anda siapa ni? Anda bos Nur Asma Ruhaida. Oh, direct. Anda Aida lah. Alright. So adakah you bekerja ataupun seorang suri rumah? Sekarang ni Dian bekerja sebagai pegawai eksekutif di Badan Kerajaan bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Orang government. Ni sedap ni nak tanya orang government ni. Tanya. Datin Dian. Yang lah yang Aida kata Datin Dian tu. Okey. Kita panggil dia Datin Dian. Alright. So Dian. You dah bekerja sebagai pegawai eksekutif dekat government pula tu. So gaji mestilah besar. Kan? Tak juga. Bersyukur. Government kita tahu gaji selesa. And now kita nak tahu kenapa you join business Faithful. Join business tu memang first kali sebab memang minat business. Daripada dulu memang kita ada, tapi tak pernah join sampai setakat sekarang ni. Dulu semua dropship sahaja. Buat main-main je dulu. Ada cerita macam mana terjoinnya Faithful ni. Sekejap. So kita tak payah pergi lagi ke Faithful, kita pergi dulu. Kenapa you pilih untuk buat business? Satu, because of you suka lah, you memang minat. And then apa business apa yang you join dulu? Sebelum ni macam-macam Mami. Macam-macam saya nak. Macam-macam. Dia macam ikut mood lah. Kadang rasa yang ni tak boleh go, tukar lain. Lompat. Suka hati dia. Ni. Allah Akbar. Ini salah satunya. Dulu ada jual madu kelulu. Kalau boleh tengok gambar sebelah kiri tu. Sebagai akak madu dulu. So itu madu. Ingatkan jamu, nampak macam jamu sebab ada coklat-coklat kan. Alright. So dulu jual madu, lepas tu jual kain batik. Kain pelbagai jenis kain ada jual. Pelbagai jenis kain. Alright. Itu yang dulu. So what happened? Ya, sebab contoh kalau macam jual madu ni, tak semua makan madu. Lagi dia macam orang kata nak cari customer tu susah. Kan? Dan tak buat bersungguh-sungguh pun madu tu. Dia short-short je. Faham. Alright, so sebelum buat Faithful ni memang dah buat banyak-banyak bisnes lah. So berapa tahun dah you buat bisnes sebelum jumpa Faithful ni? Selepas habis belajar dalam 3-4 tahun dah lah. Tapi semua tu dropship sahaja. Dia main-main je. Just memang niat tu memang nak main lah, have fun, santai je. Masa tu kan kita rasa kita ada komitmen bekerja. So kita rasa macam kita tak tahu macam mana kita nak manage benda tu. So kita buat, kalau sempat buat lah, kalau tak sempat tak buat lah macam tu. Just santai je lah you nak buat business. Alright, so berapa sales yang paling tinggi lah dalam 4 tahun tu, berapa sales paling tinggi yang you boleh capai? 1,000. Wow, amazing.
okey lah daripada tak ada kan. Ada orang dia walaupun dia join business tapi dia tak pandai buat business sebab dia tak ada ilmu, tak ada pengalaman. Padahal you achieve 1,000, alhamdulillah, syukur. Syukur dulu yang sikit kan, baru kita dapat yang banyak. Alright. So now kita nak tahu macam mana you boleh jumpa Faithla. Okey, ni nak cerita keluar utara tak apa kot no? Faham ah? Tak apa, faham. Okey. Cerita dia sebelum ni memang pakai dia memang pakai hair serum lah. Okay. Memang pakai jenis rambut yang panjang dan kering. Jadi memang kita masa tu tak tahu bercakap dengan mak menakan, Mak Su, mak saudara. Cakap dekat dia, rambut kakak kering lah Mak Su, kakak nak pakai apa? Lepas tu Mak Su dia macam Google cari. Lepas tu kita terjumpa lah Faithla. Google kat Facebook saja masa tu. Okay. Jumpa seorang seller ni daripada Penang. So memang kita ambil yang dekat je lah. Pakai yang tu. First pakai tu terus macam, weh bestnya serum ni. Rasa macam lembut, rambut pun tak, biar tekat tu tak goyang kepala kan. So lepas pada tu terus mak menakan Mak Su yang kata, kakak jom kita jual. Jom kita try jual. Dia cakap macam tu. Lepas tu kita berkata lah, alamak boleh, kakak nak jual boleh. Tapi nak cari kat mana tak kenal. Masa tu tak kenal siapa pun. Tak tahu Facebook. Tak tahu benda apa dia. Kenal. Lepas tu tak apalah, Google saja. Google di Facebook juga masa tu. Okay. Cari niat awalnya, Bos Aida pun baru tahu juga. Nak jadi dropship saja. Tak tahu terjoin sebagai agent. I see. Macam mana boleh terjoin sebagai agent tu? Kan lain tu ejaan dropship dengan agent tu. Masa tu macam kan tak berapa ada ilmu sangat Mami. So dia hantar macam lah. Tak tahu apa tu dropship, tak tahu apa tu agent lah. Tak tahu kata itu untuk agent. So masuklah ada jodoh di situ. Jadi tarikh keramatnya 31 Mei 2020. Hari terakhir promosi untuk join agent. Dengan harga berapa lama masa untuk join agent tu? Yelah selalu orang ni dia tanya seminggu, sebulan. Lepas baru dia nak join kan? Hari tu juga. Hari tu tanya, hari tu terus join. Wow. Amazing. Malam tu terus rasa macam rasa senang je nak join. Walaupun kena bayar masa tu 299. Okay. Lepas tu memang WhatsApp Bos Aida. Cakap nak join lah. Betul-betul beberapa minit sebelum pukul 12 tamatnya promosi. Berjaya join family Faithla masa tu. I see. Okay, faham. So, sekarang ni dah berapa bulan dah join Faithla? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bulan. Alright. So 5 bulan. Selama 5 bulan, apakah pengalaman yang Dian dapat dekat dalam Faithla ni? Nak kata pengalaman tu terlampau banyak. Sebab dulu sendiri-sendiri tak tahu apa. Buat kepala tahu lah dulu. Okay. Buat kepala tahu tu buat tahu orang penonton. Kepala tahu buat tahu. Buat tahu je. Kita lah ketua, kita lah semua kita lah. Suka hati aku lah. Kalau kita rasa ada mood nak buat, kita buat lah. Kan tak bersungguh-sungguh. Lepas tu bila join team Bos Aida, masa tu pun tak tahu dia punya level-level kan. Baru tahu rupanya Dian terus direct bawah Bos Aida. Tanpa rupanya ada satu lagi level di tengah-tengah tu. SP kan? Yes. Masa tu lagi dia punya ketak tu double ketak. Sebab direct bawah bos yang team power. Rasa macam boleh ke aku ni? Alamak, dia jadi macam susah hati sangat masa tu. Betul. Masa tu dengan fikir, alamak aku dah kerja banyak. Bila masa join awal-awal tu,
nak restock, bos cakap kena restock macam sebab nak jual. Masa awal tu kita aim hair serum sahaja. Sebab kita kan guna yang tu dan kita rasa seronok pakai yang ni. Dan masa tu ada orang kata restock. Ada sale untuk restock. Okay. Juga Mami, sepanjang bisnes ni, first time dah pegang stok. First time? Okay, kalau macam yang sebelum ni, semua stok yang kalau order baru pergi ambil, macam tu. Okay. So maksudnya ready stock lah, yang orang tak tempah lagi, tak order lagi. Okay, faham? Okay. So macam mana boleh dapat keberanian, keyakinan tu untuk ada ready stock sendiri tu? Adakah sebab dipaksa? Tak. Dia tak paksa, dia jadi macam entahlah, bos saya dah power kot. Pakai apa? Dia rasa macam lagi satu sebab kita rasa serum tu yang seronok. Tu jadi macam kalau serum pun seronok, yang lain tu mesti best. Kita rasa macam nak try lah, aku nak kena try lah. Ini okay, yang ni masa first stock dulu, awal-awal. Bulan kiranya dapat bulan Jun lah macam ni. I see. So ini stock you lah. Yes, sikit-sikit je masa tu, malu-malu. Faham. Dia mindset dalam kepala masa ni, ada ke orang nak beli dengan aku? Macam masa ni. Okay. So, ini adalah stok pertama dan berapa lama you nak habiskan stok ni? Surprising, stok tu memang sat sangat sampai tak cukup di tangan, terketak-ketak nak restock lagi. Sat sangat, kejap sangat penonton, sat sangat. Kira macam betul-betul sekejap je lah tu. Yes. Wow. Macam mana dia boleh habis dalam masa sekejap tu? Apa yang awak buat? Okay, masa awal-awal tu nak bagi tahu juga kat sini, ilmu berkaitan dengan video, dengan broadcast WhatsApp, semuanya dia belajar di Fabfleur ni. Masa first join. So masa kat situ lah baru tahu apa itu broadcast WhatsApp. Maksudnya zero lah benda pengetahuan berkaitan tu. Marketing sangat ni sikit lah masa tu. Kira tak ada orang ajar sebelum ni kan? Tak ada siapa guide. Dia macam suka hati. So bila masuk team barulah kita tahu kan, kita ada team, barulah kita tahu okay, macam ni broadcast. So step yang awal tu sebab kita dah tahu pasal hair serum, kan dah masuk Telegram, kita bacalah, kita tambah knowledge kat situ. Betul. Kita memang buat broadcast WhatsApp tu untuk khas awal tu untuk hair serum. Okay. So, daripada situlah memang laju hair serum lah awal-awal tu. Faham. Alright, jadi macam mana pula? Then next. Okay. Lepas dah habis pada tu, kita broadcast lagi. Dia main awal-awal tu tak pandai kan, tak apa pandai. Main broadcast je. Amboi. Dah tahu satu nak buat tu je lah. Kalau boleh hari-hari dah macam tu Tak boleh hari-hari. Dia orang marah. Okay. Lepas tu kira yang tu dapatlah satu ilmu broadcast tu kan. Dari situ alhamdulillah kebetulan kita pun mungkin ramai juga kenalan. Semua pakai nak cuba. Adalah ayat di situ, ayat-ayat yang kita belajar, yang bos ajak nak attract customer, nak selesaikan masalah customer. Itu semua kita belajar lah kan. So lepas dah masuk grup, benda yang tak boleh lupa juga, task pertama bos Aida bagi suruh buat video. Masa tu rasa macam pening lalat lah Mami. Tak pernah buat video ke sebelum ni? Video nak video bagi tahu produk. Tak pernah lah. Promote diri dulu. Promote diri, okay. Promote, bos Aida suruh bagi tahu kita eksekutif daripada mana. So masa tu jujur cakap memang buat semata-mata orang kata sebab task.
Dia tak main betul daripada hati sebab rasa macam boleh ke aku buat ni? Lagi mesti orang mengata kat aku. Dia dah macam dia macam-macam fikir. Ah, lepas tu sebab dia pun bekerja dah masa tu. Okay. Bos bagi task kita macam resah gelisah sebab nak buat task tu mesti kita lambat sebab kita kerja mana boleh buat di waktu office. Betul? Kan? Boleh buat waktu office dan tak ada stok di tangan nak tunjuk jadi tak best. Lepas tu rasa macam alamak nanti mesti bos marah. Dia dah mindset macam-macam lah Mami masa tu. Nanti Biar bos awak lah, marah. awak banyak lah dekat kepala tu. Macam-macam lah dalam kepala. So balik je kerja terus masa tu macam dengan family pun malu. Nak buat video pun macam sekarang tak malu dah lah. Sekarang ni boleh buat depan ni pun. Masa tu tutup pintu rapat Mami. Kunci tak mau bagi siapa masuk pun. Oh, faham. And then Malu. berjaya tak? Berjaya lah buat. Selepas rasa masa tu lebih daripada 10 take apa. Oh my god. Hanya Padahal untuk perkenalkan diri. Padahal nak cakap benda simple je. Dia punya tak confident dulu tu. Teruk lah. Apa, itu pembelajaran. Okay. So bila you dah masuk dekat dalam tim Aida and then kena buat task apa semua tu, apa first impression you bila yelah kena buat task, lepas tu dapat Aida is very strict people lah. So macam mana, apa you punya impression pada Aida ni pada ketika tu? Okay. Masa awal-awal tu, bos jangan marah bos. Rasa macam bos garang. Bos garang dia kata. Bos garang. Habis kau lagi tak bagi kau di-stop. Tapi bila dah lama-lama tu, garang-garang dia ada. Mesti kita ada yang sesuatu mesti kita dapat. Sebab leader buat sesuatu tu bukan untuk suka-suka. Kalau contoh macam task tu, kalau dia tak buat, sampai sekarang pun tak buat juga video tu. Betul? So, kita cabarlah diri kita walaupun rasa macam masa tu malu sebab kan baru sangat join. Betul? Saya kira adik bongsu lah dalam masa tu. Dia tak jadi kakak Dian lagi. Jadi malu-malu lah. Tak yakin semua tu kan. First time masuk group yang macam kenapa kena pagi-pagi tu kena morning wish, kena baca Al-Fatihah. Nak baca pagi-pagi tu first time pun rasa betul ke ni? Betul ke group ni? Kena baca Al-Fatihah dah. Memang itu amalan tu. Tapi ada bagus lah di situ. Itu culture dekat dalam grup-grup Faithful lah. Kan pagi-pagi semua tu. Oh tapi tak ada culture shock Awal-awal tu kejutan budaya jugalah. Okay, but then okay lah kan? Betul. Alright. So mula-mula dia kata leader dia garang Aida kau jangan bagi dia restart tau. Cewa. Okay lah, kita nak tahu apa kita pergi kepada topik kita ni. Dia kata topik kita hari ni adalah masalah itu adalah peluang. Okay, masalah macam mana yang awak jadikan sebagai peluang untuk awak berniaga ni? Okay. Yang ni suka dia nak selitkan dengan keadaan bekerja sekarang. Okay, boleh. Situasi bekerja dia ni, Dian sekarang ditempatkan di bahagian HR, Human Resource. So, memang bahagian HR ni memang orang Penang kata kalut gila lah. Memang banyak sangat kerja. So, bila Dian dah mula join yang ni, Dian kita dah semangat dah. Tapi awal-awal dulu, kalau macam contoh kerajaan, siapa yang kerja kerajaan dia sedia maklum, kita tak boleh bisnes di luar, bisnes luar tanpa kita declare. Okay, faham. So, bila awal-awal dulu kan Dian buat macam malu-malu, orang tak tengok sangat lah. Tapi bila lama-lama kita dah makin rancak, video pun ada macam-macam, TikTok lah bagai, kita diperhati. Betul.
Bila kita diperhati, mulalah pegawai daripada integriti akan datang bawa borang. Okay, you dah business, kencang you kena declare. Macam tu. Alright, and then? Bermulanya kisah, dah sign declare tu, so you terikat dengan kekangan masa untuk you promote, untuk you berbisnes. Sebab you hanya ada waktu yang untuk you berbisnes sepanjang tempoh you bekerja, office hour 8 sehingga 5, you hanya ada masa 1 jam saja of time lunch hour. Yes. Pukul 1 sampai 2. Time tu lah you nak buat video ke, you nak buat apa segala, masa tu lah Mami. Masa tu dah jadi macam Allahu Akbar, ya Allah macam mana pula ni? Jadi apa nak buat ni? Tak ada masa. Selalu sebelum ni kan, sebelum declare, suka hati je. Lantak dia tak tengok masa pun, dia promote suka hati dia. Tapi bila dah bekerja, kita pun kena jaga juga side yang tu kan. Betul. Kita dah terikat, yang tu mungkin jadi masalah masa tu lah. Dia kata macam, macam mana aku nak promote, macam mana? Dia fikir. Tapi bagi Dian, kalau kita layan masalah masa tu, memang tak jadi jugalah. You akan betul? Faham? You akan tekanan balik dekat you. You akan ambil masalah tu bukan sebagai peluang you. Yang Dian cakap, peluang tu satu peluang. Masalah memang semua akan ada masalah. Ujian dari segi apa pun orang akan ada. Tapi kita jangan jadikan masalah tu sebagai beban. You jadikan dia sebagai you punya peluang lah. Yes. Kan? You kena pandai. Kena pandai manage masa. Contoh yang paling mudah ialah tadi dia kata dia hanya ada 1 jam sahaja untuk post, buat video semua tu dalam masa 1 jam. Kalau orang lain dia angkat benda tu sebagai macam tengok buku apa, aku nak kena pergi aku nak makan lagi, lepas tu aku nak kena buat video lagi, kena buat tu lagi. Tapi kalau bila kita jadikan dia itu adalah peluang, 1 jam tu adalah peluang untuk aku buat bisnes, untuk aku buat video, dan dia akan jadi result. Dia akan jadi yes. Kita turnkan daripada yang kita rasa masalah tu benda yang tak bagus, tak best kan, tak best je bila kita cakap masalah. Padahal bila kita kata peluang semua orang buka mata, semua orang rasa best sebab dia adalah peluang. So benda tu kita sendiri yang orang kata kawal. Macam mana kita nak ambil sesuatu perkara tu sangat-sangat penting, betul tak? Amazing. Okay, so so kiranya you hanya gunakan, memanglah Mary pun memang pesan dekat Self-Fulfiller ni, jangan gunakan waktu kerja untuk berbisnes, sebabnya kita nak ada keberkatan daripada gaji kita tu, betul tak? Okay, so macam mana pula Datin Dian ni manage you punya masa? Sebab ramai orang kata dia kerja sama juga macam Dian kan, dia kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 kan, betul tak? Alright, so you hanya ada 1 jam, pagi tu you ada masa sikit, tengah hari you ada masa 1 jam, and then balik kerja tu mestilah you nak bersama dengan family dan sebagainya. Jadi macam mana you manage masa you bekerja dan orang kata sebagai, dah kahwin ke? Belum. Belum kahwin, okay, single. Dekat rumah lah ada masa dengan family tu. Macam mana you manage? Okay, untuk Dian sendiri, memang macam kita kekangan masa kan. So Dian ada jadual Dian sendiri. Lepas kita sign kontrak, sign kontrak tau. Kita dah terus terikat, tak boleh ni, aku tak boleh kalau tak post video, tak boleh kalau tak promote. So Dian teruskan juga, Dian ambil jalan seawal pagi. Sebelum ke office, Dian akan sediakan 3 video paling kurang. Wow, amazing. Yes. 3 video. Video apa yang awak buat? Sempat ke? Itu yang nak tahu. Sempatkan dia. Okay, contoh Yes. Contoh, first Dian akan buat video packing.
Tak kisahlah kalau COD ataupun you postage, buat video. Sebab nak buat video tu bukannya lama pun. So you jangan bagi alasan kata you tak sempat. Sebab video tu selalu kalau dia buat, dia akan buat 3 ke 4 minit je. Tak lama pun Mami. Kan? Sempat. Simple sangat. Simple. Yes. Itu satu. Yang kedua, dia akan buat video. Sekarang dia dah zaman TikTok Mami. Oh. Salam TikTok. So dia akan buat video TikTok. Okay, video TikTok. Tak kisahlah. Kadang dia buat untuk motivasi. Kadang-kadang video tu kita pelbagaikan video. Tapi dia akan make sure dia ada 2 atau 3 video lah at least. Pagi tu dah ready. Okay. So, bila dah sampai, so sebelum pergi office lah. So bila sampai je office, okay tutup buku untuk fair play, untuk business memang tak boleh lah. Sebab selalunya dia akan sentiasa ada dengan bos. Faham. Kadang-kadang macam contoh hari ni, daripada pagi sampai ke balik, kita ada dalam bilik bos. Wow. So takkanlah time tu you nak buat video pula, memang tak sesuai. Tak lah. Memang tak lah. Bila time rehat pula, lampu semua tutup. Macam mana nak buat video? Kenapa tutup lampu? Rehat? Rehat penjimatan. Okay, faham. Okay, so time tu lah nak makan, itulah masanya nak solat, itulah masanya nak rehat. Betul. So yang dah ready tadi, you post saja time tu. You dah ready dah tadi. Betul. So sebab kita tak nak putuskan kita punya orang kata posting tu. Masa tu lah. Yang sebab tu kita akan stok tu. Video tu tak lama pun nak buat. Betul. Okay, so macam mana pula lepas balik kerja? Okay, lepas balik kerja, kalau sempat memang dia akan live lah. Yang ini pun memang diri sendiri tak berapa konsisten. Nanti bos saya dah marah. Okay, yang itu memang cuba lagi untuk live. Live memang marketing yang the best lah. Memang number one. Selain video. So memang itu kita kena cuba konsisten kan lah. Disiplinkan diri. Betul. So masa balik masa balik tu lah baru kita nak tengok stok. Kalau masa office ada customer yang bertanya pun, kita tak boleh direct. Mungkin kadang kita terlewat reply. Cara you reply tu, you kena reply dengan berhemah lah. Yang itu semua kita kena kita sendiri akan belajar benda-benda macam tu. Betul, So betul. supaya customer tak lari kan. Macam tu lah. Betul. Alright. Jadi sebenarnya ada je lah masa kan? Kita bagi ada masa tu. Yes, exactly. Jadi sebenarnya dia antara dia depends on individu tu. Adakah dia betul nak jadikan tu sebagai orang kata cari jalan ataupun nak cari alasan, betul tak? Untuk tidak buat sesuatu benda tu. Wow, amazing. Okay. So Dian, selama 5 bulan bersama dengan Faithful, okay, apa yang you dah capai? Alright. Okay. Kalau tengok kat sini, yang ni memang masa first join tu tak sangka juga, terkejut juga. Jadi top 1 masa tu. Masuk-masuk tu top 1. Masa tu. Terkejut juga dan rasa macam takut pun ada. Takut? Why takut? Sebab rasa macam baru lagi. Macam mana dengan yang lain lah. Sebab kita masa tu tak kenal lagi kan. Dan kita belajar flow tu macam mana. Tiba-tiba aku ingatkan kita yang paling bawah. Tapi tiba-tiba kita yang paling atas. Perasaan takut tu ada juga Mami. Faham. But then syukurlah kan. Mesti ada rasa bangga jugalah. Aku baru masuk pun jadi top set. Alhamdulillah, syukur. Kan? So ni berapa? Ni apa pula ni? Top set executive partner. So tu Nordiana Syuhada 4,000 lebih. Wow. First masuk ni September. First masuk 7,000. 7,000 berapa?
Oh, 7,000 terus Masa tu. Itu masa tu Amazing. main broadcast Mami. Oh, waktu tu main broadcast lah. Lepas tu next month tu dah takut dah nak main broadcast. Itu je yang tahu. Okay. Okay. Ni nak share juga Win, yang paling latest sebelah kiri tu, kabinet TV. Okay, Alright. kabinet TV tu sebenarnya dah lama dah mak sebut-sebut. Okay. Tapi kita memang orang dengar kerja kerajaan ni banyak gaji apa semua, tapi kita pun ada komitmen yang kita kena bayar bulan-bulan. Tolak pi, tolak mai dan tolaklah segala-gala bil-bil. Tak banyak pun yang tinggal. Kita nak simpan untuk kita. Bila join ni awal-awal dah niat dalam hati. Ada untung ni memang macam mana pun nak buat juga kabinet TV untuk mak. So Alhamdulillah siap dah kabinet TV untuk mak. Alhamdulillah. Okay. Amazing gila. So yang sebelah tu tangan siapa tu? Mestilah ibunda tersayang kan? Mak. Yang rantai tu mak punya, gelang tu mak punya yang Dian hadiahkan tu. Cincin. Sebab cincin mak dah lama, lepas tu biasalah cincin bila dah lama bulat pun jadi petak kan Mami? Betul tu, setuju. Kata dekat mak, tak apalah mak, bagi dekat kakak. Bagi kat kakak yang tu. So kakak kita pergilah bawa diam-diam balik-balik tunjuk dekat mak. Nah untuk mak. Wow. Macam tu je. So apa yang reaksi you punya mak lepas you buat rak TV, lepas you bagi cincin? Apa reaksi? Alhamdulillah syukur. Seronok lah memang. Benda yang mak dah minta lama kan. Kita pun rasa macam barulah sekian lama dulu. Walaupun kerja government, kadang-kadang kita tak sempat dah nak menyimpan ke situ. Sebab kita pun ada hobi kita juga. Hobi suka nak berjalan. Faham? So, dia tak ada simpanan untuk situ. So bila dah masuk ni kita utamakan. Okay. Dah memang nekat. Memang aku nak bagi kat mak. Memang nak siapkan juga macam mana pun. Jadi kita tuju ke arah itulah. Aim dia di situ. Faham. Okay, so mak you apa pula? Macam mana reaksi mak ayah you? Mak memang seronok lah. Itu minta pula jam baru tu. Oi, request. Tunggu kejap. Tak apa, kita bagi dekat mak ayah kita ni rezeki makin orang kata makin banyak kan. Betul. Rezeki. InsyaAllah. Amazing gila. Okay, so Dan kalau you boleh sharekan you punya sales kat sini. Mary nak tahulah berapa sales you start you masuk Faithfulness sehingga sekarang. Okay, untuk bulan bulan Jun sehingga hari ini sehingga semalam ataupun sehingga malam ni total dia 32,795. 32,000. Wow. Ada lagi yang itu kan? Ya? Start bulan 5 2020. Okay. Ya. Sehingga malam semalam. Okay. 32K. 32K. Amazing. So untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan penonton di YouTube, di IG dengan di Facebook, dia ni adalah executive partner, which is executive partner ni kita panggil kita punya agent. Nama best dia, nama special dia adalah executive partner. So dia hanyalah seorang agent tapi dia mampu buat 32,000. Okay. Kalau kerja, kita kira kalau dia dapat 2,000 sebulan dah 24. Sampai lagi dapat 32. Ni 5 bulan dah dapat 32K. Apa perasaan you dapat 32K dalam masa 5 bulan? Memang terkejut. Tadi baru kira juga. 32 dah. Aku rupanya. Betul lah. Punya so 32 and then you rasa sangat terkejut lah. Sangat wow. Memang tak sangka boleh sampai macam ni Mami.
Amazing. Sangat setuju. Sebab kalau kita government setahun 24. Yes, betul-betul. So now you 5 bulan dah capai you punya 1 tahun punya gaji lebih, malah lebih, and then you boleh belikan mak ayah you lagi macam-macam semua tu kan. So feelings tu orang kata, saya pun rasa macam best kan, sebab kita Dia tak pernah dapat benda tu. rasa macam bangga sebab yang sebelum ni janji-janjimu palsu tertunai juga. Dan yang lepas tu dekat, mak. Mak. Nasib baik. Cakap. Nanti kakak buat. Tapi tak terlaksana. Alhamdulillah, bila adanya rezeki dengan Fatfler, ada juga. Maksudnya tercapai juga yang dulu Yes. kita janji. Kan? Yes, insyaAllah. Okay, beza tak you jual banyak barang dengan jual satu barang? Oh, sangat-sangat beza. The power of focus. Ni yang ramai orang tak ada ni, the power of focus ni kan. Fokus dan ilmu, Mami. Kalau you tak ada ilmu, macam dululah, buat sendiri, suka hati je. Bila masuk ni, ada orang guide kita. Baru kita tahu, oh macam ni. Oh marketing macam ni. You tak boleh buat macam ni. Baru kita tahu, banyak sangat input yang dia dapat. Sebelum ni memang zero lah. Dia suka hati je lah dia nak buat. Orang tanya, ada madu ada madu. Bagi macam tu. Dia macam tak ada banyak ilmu lah lagi ketika tu kan, waktu tu. memang tak ada dan tak ada guide daripada leader. So bila masuk je family team power under Bos Aida, kita ada leader, kita rasa macam ada orang pegang aku. Dia tak lepas kita. Walaupun garang-garang kadang-kadang tu kan. Tapi dia tak lepas. Dia garang. So you rasa apa bila ada guide, bila ada leader yang guide you? Apa yang you rasa? Rasa you tak seorang. You berjalan dengan leader dan dia akan bagi ilmu. Yes. Rasa secure lah kan? Betul. Yes. Kita pun ada satu family circle yang very positif. Sebab bila kita masuk Fatfler, bila dia dah serius nak buat, memang tipulah kalau tak ada yang bercakap tepi-tepi tu. Jual shampoo. Akak shampoo. Memang bercakap. Tapi kita jangan marah. Kita relax je, tenang je. Kita kata, ada apa? Ada masalah rambut ke? Kita cakap balik macam tu. Rambut gatal ke? Tak ke? Ada juga orang macam tu? Mami, banyak. Tapi kita jangan, kalau macam dia takkan lawan balik. Kita cakap balik. Tak apa, kita tak apa kat hati. Tapi cakap dekat dia, kalau nak cari shampoo, cari dekat Dian. Kita cakap baik-baik balik. So dia akan ingat. Sampai kan adalah kawan-kawan yang cakap, dia bila nampak bot duta kita Era Fazira, terus cakap, aku setiap kali nampak ni mesti aku teriak kat hang. Tahu pun. Itu geng yang cakap-cakap ni lah. Tapi geng yang cakap-cakap ni lah, kita jangan marah dia, kita jangan benci dia, kita jangan negatifkan mind kita. Sebab dia pun masalah dia. Dan dia pun boleh jadi kita punya potential buyer. Betul. Kan? Exactly. Yes, kita biar cakap, kita buat macam biasa. Nanti pelan-pelan dia akan WhatsApp. Dian, nak ni lah. Betul. Power. Kan? Sarah tu. Kita positif je, Mami. Senyum je. Orang kata pun senyum. Kita nampak Datin Dian ni pun, cara dia cakap dengan kita pun senyum, gelap. Semua dia memang jenis orang yang positif. Okay, pernah tak Dian rasa macam down ataupun rasa macam nak give up dalam bisnes? Nak kata down sampai nak give up tu tak.
Tapi ujian sepanjang tempoh 5 bulan ni ada Mami. Tipulah kalau tak ada. Kan? Betul. Yang paling ketaranya kalau macam COD tak jumpa tempat tu, itu normal. Itu semua orang pun sama. Betul. Yang paling latest jadi dekat dia ni 26 hari bulan 8. Dia accident Mami. Wow. Accident masa tu on the way balik dan on the way nak hantar fat flare kepada customer. Masya Allah. Macam mana pula accident? Kereta lintas tak tengok dah. Kita yang betul lah. Tapi masa tu bila accident tu menyebabkan dia tak ada kereta hampir sebulan. Masa tu rasa macam susah hati lah sebab Dian banyak customer, Dian cuba cari customer COD. Dian cuba add orang yang keliling kita, community kita. Kita nak gain trust kan bukan senang Mami. Kalau kita jumpa lain sikit. Betul. So itu cara Dian lah. Jadi bila tak ada kereta hampir sebulan, masa tu nak down juga Mami. Rasa macam alamak, macam mana aku nak buat ni. Nak pergi kerja pun sampaikan pernah juga aku nak COD dengan Grab ke. Semangat tol. Aku nak pergi kerja dengan Grab ke. Macam tu. Sebab kita still promote. Customer pula, Alhamdulillah dapat customer yang nak try dan jenis nak yang ketak-ketak tu Mami. Nak sangat-sangat. Nak macam tu. Ketak-ketak dia kata. Macam tu lah contoh dia. Nak kita. Macam tu. Dia suka kita. Ini salah seorang yang dia dapat daripada video packaging dia. Wow. Dia tengok tu dia rasa macam seronok. Bila kita kata ada stok tapi masa tu keadaan kita tak ada kenderaan tapi dia nak. Kita jangan jadikan itu macam masalah kita. Okay. Kalau you jadikan tu masalah, you pening lah. Nanti you akan stress. So kita siap macam mana. Tapi bila kita mudahkan urusan orang, kita susah mesti ada bantuan yang dia hantar kepada kita. Yeah, exactly. Masa tu banyak lah. Ada kawan-kawan siap call lagi. Ada COD dah malam ni. Kalau ada jom aku teman. Wow. Lepas tu adik-adik pun tolong. Adik ada yang boleh bawa motor. Bawa kereta, bawa motor. Yang mana bawa motor tu 20 minit pergi COD, balik pun 20 minit. Ke Matu, Mami. Jauhnya 20 minit. Motor lama kat Chai. Tapi nak bagi juga customer. Kan kita dah betul. Bagi. Tapi itu ujian Dian lah. Kalau kita rasa benda tu pun buat kita rasa nak down, orang lain banyak lagi ujian. Yang lagi besar ujian dia. Yes, yang lagi susah lagi daripada kita kan. Kita baru sikit. Betul, amazing. Senyum je lah. Senyum je lah. Kan, nampak dia cute je. Okay Dian, apa yang awak buat betul sepanjang you berbisnes dan you capai stage you sekarang? Okay, untuk apa yang Dian konsisten lah. First kali memang diri sendiri memang always positif. Dan mindset you. Mindset jangan, masa awal-awal tu memang banyaklah kadang-kadang ada masalah. Mulalah dia nak ketak-ketak tu. Tapi bila dah relax sikit, cool tu, okay, mindset tu kembali normal. Yeah. Apa pun jadi, Dian cakap kat diri, jalan je. You redah sahaja. Janji you bawa bersama ilmu. You pegang leader you. Tak tahu tanya leader. Betul ke macam ni? Okey ke bos? Macam tu. Faham? Ya. Selalu macam tu lah. Kita akan positif. Masa awal-awal dulu, kan tak pernah pegang stok Mami. Tiba-tiba ada stok banyak. Takut awal. Awal dulu kan. Masa tu ada ayah dekat depan stok tu lah, susun stok. Kata dekat ayah, kakak boleh ke nak habiskan ni? Sampai sekarang ingat ayah kata,
ayah kata, kakak buat je. Kalau seorang tak mau beli, dekat Malaysia ni ada berapa juta manusia. Betul? Ayah pesan macam tu kan macam, betul juga. Betul. Kenapa kita nak takut? Betul. Ayah kata, jalan je. Jalan. Buat tak tahu je. Okey, jalan. Dan Amazing. selalunya memang amalan dia juga kalau dia rasa hari ni aku nak buat sale banyak. Kita target lah aku nak buat 500 paling kurang. Keluar je bilik lepas dah bersiap, lepas dah semayang, dah selesai semua. Bagi salam mak sebelum pergi kerja. Bagi tahu dekat mak, mak doakan kakak hari ni kakak nak sale banyak ni. Berkat tu semua kan memang ada hasil dia. Wow, doa ibu bapa. Kan? Alright, amazing. Okay, Dia lagi? pernah bagi tahu dekat mak satu hari tu, masa tu awal bulan, tak ingat sale bila, pernah kata dekat mak, kakak nak hari ni 500. Mak doa dekat kakak. Okay. Lepas tu mak kata doa mak memang sentiasa ada. Kan? Lepas tu closing sale hari tu dia dapat 1,000. Wow. Power. Kita jaga kita punya keramat hidup lah, kita jaga. Macam Dian tak bersuami lagi, Dian ada mak ayah, Dian ada family. Itu kita jaga dulu. Faham? Amazing. Kita Power memberi gila. Okay. Lagi? Alright. Apa lagi yang buat betul? Buat masa sekarang ni manage time lah. Kalau management time sebab memang busy. Kadang-kadang kena meeting di luar kawasan Penang ke KL, ke Putrajaya. Dia mengambil masa 3-4 hari kadang-kadang. So di sana memang tak bawa lah stok yang banyak-banyak tu Mami. Nanti kena kuih dengan bos nanya. Manager kan ada lepas tu kita manage macam mana, siapa yang nak. Kita tak ada staff. Tapi Alhamdulillah kita ada adik-adik. Kita buat voice WhatsApp tu kan. Kita ajar dia. Kalau ada customer nak, macam dia nak esok macam mana pun nak kena post dekat dia, kita minta tolong adik lah. Tolong rapping, kita ajar dia. Rapping, kita ajar macam-macam semua by call je. Kita follow up. So you punya family pun banyak tolong lah. Adik-adik lah yang mana ada. Ya, alright. Okay, so managing time lagi? Okay, kalau macam kita rasa kita down, kita fikir balik kenapa dan apa big why kita. Kenapa kita nak, orang kata apa? Kenapa kita mula kalau kita nak kesudahan dia separuh jalan? Rugi tak? Rugi masa kita yang dah lama tu. Betul. Pulun tengok berhenti tengah jalan. Buat apa? Betul, sangat rugi. Dia memang selalu cakap macam tu. Ruginya kalau aku buat macam ni. Sebab kita dah, contoh awal tu dah ada yuran kan. Ini aku dah masuk. Lepas tu kita ada stok. Ruginya. Kalau kita tak buat sampai habis, siapa yang nak buat? Betul. So kita kena buat sampai habis. You jangan stop tengah jalan. Setiap jalan you, mesti ada ujian. Takkan tak ada ujian. Yes. So you jalan je lah. Ujian tu mesti ada solution dia. Betul. Trust the process lah. Trust your process kan. Amazing gila. Betul tu. Kan. Alright. So kita tak bagi banyak. Bagi banyak lagi dia tak follow pula aku punya Facebook. Kalau nak banyak lagi follow lah Facebook. Facebook apa nama Facebook? Nodiana Syuhada. Nodiana Syuhada, penuh nama dia kat Facebook. Okay, kalau korang nak dengar lagi apa sharing dia, macam mana dia buat. Ni bukan biasa-biasa orang yang pernah, orang kata pernah buat 1,000 paling tinggi. Lepas bila dia masuk satu business, dia fokus, dia buat terus 7,000. Bukan biasa-biasa. Okay, so mesti ada something yang dekat dia ni yang dia buat yang sampai dia capai sales macam tu. Dia dapat top sales. So korang kena belajar dengan orang yang dah berjaya.
Okay, memanglah dia tak dapat juta-juta lagi, tapi at least dia dah berjaya daripada dia yang dulu. Manusia ni dia suka tengok orang yang paling tinggi lagi dengan dia. Jadi dia akan rasa macam jauh gila aku. No, sebab tu kita kena tengok siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Supaya kita rasa bersyukur, kita rasa happy dengan perubahan kita. Kan? So itu yang penting. Alright, so jangan lupa follow Facebook Nurul Dian Syuhada. Nurul Diana Syuhada. Nurul Diana Syuhada. Alright. So nampaknya kita dah di penghujung rancangan. Okay, minta maaf kalau internet Mami Mary tidak berapa okay pada hari ini. Okay, so kata-kata last ataupun nasihat ataupun tips yang you nak bagi pada penonton kita ni. 3 channel ni yang kita bagi. YouTube, IG dengan Facebook. Silakan. Alright. Okay, untuk semua yang di luar sana, kalau you buat bisnes apa pun, first kali mindset you kena betul. Mindset you jangan orang kata bawa semangat tanpa ilmu. You kena ada ilmu. Ilmu you kena gali, tak kisahlah dari segi apa pun. Ilmu memang banyak, kalau nak belajar tu tak habis. Tapi kalau kita tak ambil, memang rugilah. Semua orang ada masa yang sama, 24 jam. So you tak boleh bagi alasan you tak ada masa. Sebab semua orang ada masa sama aja dengan you. Betul? Yeah. So you orang kata apa, kena always positif lah. Kalau you down, you jangan down terlampau lama. You fikir anak-anak team you kan, you fikir balik you punya big why you. InsyaAllah you akan okay. Mesti ada jalan. You positif, okay? Don't give up guys. Alright, so itulah kata-kata terakhir daripada Dian kita. Don't give up guys. Alright, so thank you so much Dian sebab sudi menjadi tetamu Siti Mary pada hari ini. Mary doakan Dian capai target bulan ni. Jangan lupa di stop hari ni. Dan capai target pada tahun ni insyaAllah. Semoga rezeki melimpah ruah. Amin. Okay, so itu saja. Bye. Selamat malam Dian. Okay guys, so itulah dia sama umur dengan Mami Mary tau, 29, tapi Mami Mary minta dia orang ni untuk panggil Mami Mary sebagai Mami. Okay, bukan sebab aku ni Mami dia orang, bukan keluar daripada kat yang punya perut, tapi saja nak nama gelaran tu supaya rasa macam Mami gitu. Ada apa orang kata sifat keibuan, sebab sebelum ni orang panggil Mami Mary ni, orang panggil founder rimau kan, jadi kita nak orang kata seorang ibu tu ada sebab keibuan, ada caring dia, ada kasih sayang dia, ada manja dia kan. So gitu kan. So thank you so much untuk Dian dan thank you so much kepada penonton kita dekat YouTube, IG dengan Facebook yang beri komen, yang bagi love, like, emoji heart. Okay, dan thank you sebab tunggu Mami Mary daripada pukul 8.30 tadi. So itu saja untuk hari ini. Untuk Team Fafler kita ada secret chat. So kita jumpa dekat sana pukul 10 pukul 10. And then kita jumpa lagi hari esok. So minggu ni adalah minggu terakhir untuk Siti Mary Show season kedua. Nanti kita akan jumpa lagi hari esok di Facebook, YouTube dan IG Siti Mary. Dan Facebook page dekat sini lah. Okay, dekat Siti Mariam Abdul Samad. Jam 8.30 malam macam biasa. Okay, so hari-hari terakhir ni kalau boleh jangan kata skip lah kan, sebab kita mungkin you takkan dapat dekat luar sana benda-benda macam ni. Okay, tak ramai orang nak share apa yang dia buat, macam mana dia boleh berjaya dan sebagainya. Sebab ini adalah orang kata a part of their strategy dan apa orang kata dia orang punya inisiatif. Okay, kunci kejayaan dia orang. Alright, so itu saja hari ini. Thank you so much untuk Teha sebab set upkan kita punya live streaming kita hari ini dekat tiga tempat. Okay, guna platform baru. So itu saja. Thank you so much semua. Kita jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.